Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sambung hadis apa malung? 20 hadis yang ke-20. Muka surat 47. 21 baca dah yang tu kan? Lepas tu patah balik. Tanya Pak Long lupa dah. Covid baru sebulan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il qala fa akhbirni 'an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa an taral 'urata al'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani, rawahu Muslim. Artinya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama-sama dengan Nabi di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelaran Sayyidina Umar yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Faruq. Maksud Al-Faruq adalah seorang manusia yang memisahkan di antara hak dan juga batil, iaitu manusia yang memisahkan di antara kebenaran dan juga kebatilan ataupun perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril alaihi salam, Jibril di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam yang digelar sebagai Sayyidul Malaikah, penghulu sekalian para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Dan di antara sebab Jibril alaihi salam menjadi mulia berbanding malaikat-malaikat yang lain. Malaikat lain pun mulia juga, tapi level yang paling tinggi berbanding malaikat yang lain adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, disebabkan Jibril Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia turunkan ataupun sampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka Jibril bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklum hadis ni, adakah Jibril alaihi salam mai kepada baginda Nabi dalam keadaan wajah yang sebenar? Tak. Kalau kita buka dalam hadis baginda Rasul, hadis ni yang panjang menyatakan bahawasanya satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang satu orang lelaki yang tidak ada kesan musafir, yang kami pun tak kenal lelaki ni, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Pakaiannya syadidul bayda, pakaian dia putih bersih, rambut dia hitam berlit elok, rapi rambut dia ni. Maka pada ketika itu lelaki ini fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia mai duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu dia pertemukan dua kepala lutut dia
dengan kepala lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Macam mana bertemu kepala lutut dengan kepala lutut ni malung? Mudah faham macam mana ayah-ayah mula-mula lepas akad nikah. Nah, dengan pak mentua kita dulu, aku nikahkan akan dikau Muhammad Aiman bin Sabri dengan anak perempuanku Nur Izziani Nadiah binti Ahmad Syukri dengan mas kahwin sekian. Pak mentua pun kocak, aku terima nikahnya sekian. Kena habak nama bini hak pertama tu, pasal depa buat rakaman cari naya. Habak nama orang lain lagi pakai tak keluar kuliah dah. Nampak tak? Baik. Lepas pada tu selalunya orang akan sarung cincin. Takat sarung cincin tak apa, tapi duk picum duk gelumiang dalam masjid tu, tu imam tu pun kita pun tak tahu, barangkali bini baru meninggal. Nah, jadi hukum cium pasangan kita di khalayak ramai dilarang oleh syarak. Dia kata bini saya bukan bini orang. Betul lah. Kalau kamu kata tak berdosa, tak bersalah, kamu bogel dengan bini kamu. Kan bini kamu kan bogel dalam masjid waktu tu. Dah kata tak berdosa. Jadi ada benda yang boleh kita dengan pasangan duduk depan orang, takat pegang tangan gitu boleh lah. Tapi sampai duduk cium pipi, dia kata cium pipi ustaz bukan kami buat apa pun. Cium pipi pun itu adalah benda sulit antara suami dan juga isteri. Dia nak ikut mak saleh. Tu imam tu tengok tak jadi, lari balik tu imam tu. Pasal apa? Duk teringat arwah bini dia baru meninggal seminggu, dia duk cari janda ke mana ke hak ada kok masjid Jami' Hashim Yahya ni tak jumpa lagi. Contoh. Nampak tak? Jadi tak boleh duk picum kok suka. Jadi bila mana nak sarung cincin tu lagu mana? Suami kita akan mai kat maklung. Maklung waktu tu duduk atas apa? Maklung waktu tu duduk atas donat. Tahu donat? Itulah apa dia tu, apa dia bantai. Tu nampak gaya tu, boleh lagi tu kan. Duk atas bantai pula tu, duk tersimpuh malu tang tu, jari 10 jari tak atas kaki, tak atas paha, duk tunggu suami nak sarung. Suami kita main duk rapat dengan kita, pala lutut dia belaga pala lutut kita, maka itulah yang dimaksudkan dengan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia mempertemukan dua kepala lutut dia bertemu dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berdekat dengan Nabi, maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, mal islam, mal ihsan. Dalam hadis ni, maka di hujung hadis itu adalah apa yang kita baca pada malam ni. Jadi ketika itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kami tak tahu laki ni, kami tak tahu laki ni. Maka pada ketika itu, selepas daripada Nabi cerita apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam, maka barulah baginda menyatakan itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mai kepada kamu, tanya kepadaku supaya aku dapat jawab apa yang dia tanya. Dan yang kedua, nak ajak ke bahawasanya adab bila mana menuntut ilmu hendaklah berguru. Dua. Yang ketiga diajak di dalam hadis ni apa dia, dalam perbuatan Jibril dalam hadis tersebut, nak ajak kepada kita kalau nak tanya soalan, biarlah tanya soalan yang memberi manfaat pada orang. Bukan tanya soalan nak kena orang hak duk bersyarah. Dia kata aku nak tanya dengan ustaz ni duk bersyarah takkan kan? Mampu. Nak kena. Seada orang yang dia cekak bahagian ni tapi dia kurang cekak bahagian ni. Maklum pi tanya doktor perubatan bahagian neuro, bahagian otak tu kira hak paling rumit punya bahagian tu. Tapi pi tanya dia tengok doktor bagaimana kaedah mufti nak mengeluarkan fatwa. Garu pala doktor tu. Pasal apa? Bukan bidang dia. Walaupun dia doktor pakar, maka dia pakar bahagian otak. Tapi kalau tanya luar daripada apa yang tak sepatutnya tanya, sudah semestinya kawan hak tanya sakit otak. Faham tak? Jadi apa? Maka di sini Jibril alaihi salam, ulama menyatakan bila mana dia main dekat Nabi dalam kalangan sahabat tu ada, dia akan main dalam rupa sahabat Nabi yang namanya Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sahabat ni nama Dihyah.
Jadi kadang-kadang Dihyah Al-Kalbi sahabat tengok ni Dihyah, sebenarnya bukan Dihyah, itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kiamat kita sebut dah, kiamat kecil, kiamat besar. Dan antara nama-nama kiamat ni banyaklah, antaranya as-sa'ah, yaumuddin, maliki yaumiddin, an-naba' amma yatasaalun, anin naba'il azim. Nama bagi hari kiamat. Yaumul jaza pun dia juga. Idza waqa'atil waqi'ah, al-waqi'ah pun adalah nama bagi hari kiamat. Nah, jadi dalam hadis ini Jibril alaihi salatu wassalam dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, maka baginda menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maka Jibril berkata, kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya. Ini tanda-tanda kecil ni, bukan tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Nabi menjawab, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya dan engkau melihat orang yang berjalan tanpa sandal, yakni kasutlah, bertelanjang lagi miskin dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlumba-lumba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hak Nabi sebutlah hadis ni maklum, jadi dah zaman kita ni, jadi dah. Cuma perasan dengan tak perasan saja. Manusia yang ambil penting tentang soal akhirat, maka dia akan melihat setiap benda yang berlaku dalam kehidupan dia setiap hari sudah semestinya itu adalah tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Sopa corona ni lah kan, corona. Lepas tu dia pakai dengan apa dalam muqaddam ke apa dulu ni, corona. Dia pakai tambah lah dalam muqaddam pun cerita dah corona tu. Kebetulan dia pandai-pandai duk pergi kalih corona dengan muqaddam, seolah-olah macam tuan hak tulis muqaddam tu tahu dah corona nak jadi. Lepas tu duk bergelut kes apa malung, duk bergelut kes mayang jarak tak ikut sunnah ni, keluar mai Pak Syekh Arab mana pula dah, tak la haula wala quwwata illa billah, tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Dia kata kita patut mendahulukan Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Mendahulukan usul fiqh daripada Quran dan hadis. Sedangkan Nabi suruh ikut Quran hadis, kita tak ikut, dahulukan usul fiqh. Dah pening pala kita gitu. Biarkan dia dengan kebodohan dia. Tetapi kita bila mengaji, setiap negeri ni ada mufti, dan setiap mufti di bawahnya ada ahli jawatan kuasa fatwa, dan masing-masing mereka mempunyai kepakaran masing-masing. Baik ibu-ibu sekalian, yang duk jadilah ni apa dia tanda dia bala ujian boleh belakalah. Dan kalau tak berlaku corona ni ibu-ibu ayah-ayah sekalian, barangkali kita sebagai suami tak pernah baca khutbah raya. Ya. Tahun ni Masjid Jami' Hashim Yahya tak kalut dah cari tu imam tarawih insya-Allah. Pasal apa? Hak mai malam ni semua pernah jadi tu imam dah Ramadan hari tu ni. Tak jaga. Tahun ni malam pertama ya ustaz kita jadi imam. Malam lain tok saya dah puasa pakai cunggit. Dan kita pergi dah, mampu dah nama kita duk ada. Sehari tengok nama hak duk ada tang buku lok tu, tengok nama saya nama Pak Haji Ibrahim, Haji Dolah apa semua ni. Seminggu sebelum Ramadan keluar nama saya dah. Senarai imam tarawih 2021. Haji Dolah malam kedua kecut perut ke apa tu. Haji Me'e malam ketiga. Haji Kasim malam keempat. Pasal apa? Pasal Ramadan terlepas sebulan dia jadi tu imam. Ada hak pandai dia kata Ramadan terlepas saya tak jadi tu imam, saya bagi bini imam, saya jadi makmum, lagi jahanam. lagi lingkup terus, mayang tak usah terus. Pasal apa? Tu imam dia bini dia jadi makmum, tak kecelaru boleh. Tok khatib raya pun tak kalut dah. Pasal semua pakat jadi tok khatib dah hari tu ni. Kita duk tengok depa duk viral.
ada hak pegang payung, ada hak pegang senapang anak, ada hak pegang pistol anak. Kira jadilah tu nek rembat saja. Faham ni? Jadi pada ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, kalau tak jadi Covid, barangkali kita duk kalut dengan cara kita lah. Hak suami kalut dengan cara dia, hak isteri cara dia, hak anak pinak cara dia. Bila mai Covid tak boleh keluar awal dulu, nu maklum, ada masa kita duk dengan anak kita, ada masa boleh duk masak dengan bini kita. Hak laki tak reti masak pun reti masak, sampai buat grup lah, grup tak jadi masak. La haula wala quwwata illa billah. Tidak. Ini hebat Covid Allah Subhanahu wa taala buat main kat kita. Yang kedua maklum, membayangkan apa? Kita tengok Covid ni, Allahu Rabbi, betapa ramainya orang yang beriman mengeluh disebabkan ujian daripada Allah. Ni ujian lah ni, mengeluh masing-masing cara lah mengeluh. Ngeluh kena buang kerja, hak cara buang kerja kena buang kerja, hak cara menega kerja sendiri dengan cara kerja sendiri, macam-macam lah tuan-tuan. Nah, jadi di sini apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita apa? Bagaimanakah baru aku hantar corona pun hampa dah iman duk lagu tu dah. Iman hak duk lagu tu dah. Bahkan ada yang mengatakan dalam tempoh corona ni, ada yang kata dah murtad. Wallahu a'lam betul ke tak betul. Boleh jadi tak tuan-tuan? Boleh jadi. Dan berita yang sampai kepada kita tuan-tuan, yang orang duk cerita, orang masjid pada duk cerita, depa kata ustaz, time corona ni betapa ramai orang Islam pi minta bantuan daripada gereja tuan-tuan. Pasal depa kaya. Orang bukan Islam kaya. Boleh jadi tak tuan-tuan depa buat apa dia perjanjian, kalau hampa ambil sekian-sekian, hampa kena buat sekian-sekian kat kami, baru ada win-win situation. Boleh jadi murtad? Boleh ya, boleh jadi. Allah hantar mai corona, boleh makan lagi, bukan tak boleh makan. Boleh makan, tapi tak sama sebelum corona. Cuba bayangkan takdir dalam duk kalut-kalut lagi. Contohlah Allah hantar mai Dajjal tuan-tuan. Allahu Rabbi, kok mana nak lari pun tak tahu. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, semenjak Allah mencipta Adam sehinggalah hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar, yang lebih aku takut, melainkan fitnah Al-Masihud Dajjal. Fitnah Al-Masihud Dajjal, yang mana pada ketika itu manusia berada dalam keadaan terumbang-ambing susah. Allah Ta'ala takdirkan Dajjal dia ada kuasa, berlaku kemarau. Dengan adanya kuasa yang Allah bagi pada Dajjal, dia pergi jumpa manusia, hang nak hujan, aku buat turun hujan, dia janji hang kena ikut aku. Tuan-tuan, kalau hak law ni Dajjal tak keluar bermurtad habis kenjah dah, bagaimana bila zahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Dajjal. Itu antaranya. Yang kedua tuan-tuan, antaranya disebutkan orang beriman bila mana keluarnya Dajjal nanti nu tanda-tanda hak besar no, yang menjadi makanan dan menjadi sebab kenyang dengan izin Allah bagi orang beriman dia, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hantar corona maki hampuk habis dalam Facebook ni, tak usah duk cerita lah tuan-tuan. Hak orang politik, cara politik tak habis-habis. Hak kawan ni kata nak parlimen gantung, hak ni nak gantung diri, hak ni pening kepala kita tuan-tuan. Bergaduh habis ni. Cuba bayangkan tengok, kalaulah pada ketika ini Allah hantar mai corona pun payah lagi mulut kita nak berzikir ingat pada Allah, bagaimana keluarnya Dajjal, adakah kita juga akan berzikir ataupun sebaliknya ikut terus Dajjal? Na'udzubillahi min zalik. Ini di antara hikmah-hikmah Covid yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Di samping dia nak angkat darjat, nak ampun dosa kita, dan dia nak ajak juga makna yang tersirat di sebalik benda yang berlaku di hadapan mata kita. Baik, tu hak tak kerti meniaga online pun pandai meniaga online dah lah ni. Tu umur 60 meniaga belacan online, siap buat Instagram dah. Tu pun umur awak umur 60 belum ni tak tahu Instagram, dia tahu kilogram ya. Tu dia tahu. Instagram dia tak tahu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Di antara tanda-tanda, bila kata di antara ni banyak lagi lah. Bukan 40 hadis ni saja tanda kiamat, banyak lagi. Sopa kita mengaji tauhid,
antara sifat Allah yang wajib diketahui 20 hak kita dok ngaji tu. Dia panggil sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Natang apa sifat khabariyah? Sifat khabariyah ni iaitu sifat Allah yang dikhabarkan melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi. Khabariyah dikhabarkan dalam Quran, dalam hadis Nabi. Dan sifat 20 ini juga kata ulama akidah kata sifat 20 ni nama dia ummahatus sifat, ibu bagi segala sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kata antara sifat-sifat Allah 20, maknanya banyak lagi lah. Bahkan ulama kata sifat bagi Allah Ta'ala itu tidak terkira banyaknya. Tak tahu. Hak kita tahu dalam hadis, dalam Quran yang ulama sebut mai 20. Selebihnya segala sifat kesempurnaan ada belaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Makna baru, maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli oleh tuannya, lalu ia melahirkan anak. Maknanya apa maklum? Hamba melahirkan tuannya. Misalan zaman dulu lah, zaman lah ni tak ada lah. Apa dia dulu ada sistem hamba kan? Ada hamba, ada majikan. Hamba ni perempuan, majikan ni lelaki. Maka pada ketika itu bergaul, maksudnya bersetubuh, akhirnya mengandung. Maka mengandung daripada anak apa? Anak majikan. Anak majikan yang melahirkan siapa? Yang melahirkan hamba kepada majikan. Dan anak ni tadi dibin mula kepada majikan tadi ni. Ini antara yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka anak ini berpangkat ayahnya. Bahkan maksud yang lain disyarahkan oleh guru saya, maknanya apa dia? Makna di sini banyaknya berlaku kes zina. Makna yang lain berlakunya kes zina, berlaku adik dengan abang, adik dengan kakak. Maksudnya yang tak sepatutnya berlaku berlaku. Itu maksud yang dikatakan hamba melahirkan anak, iaitu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Dan ada juga sebahagian ulama yang memberikan pendapat bahawa contoh ini adalah simbolik kepada keadaan yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan tuan yang berkuasa ke atas hamba. Maksudnya nilai dan kedudukan sesuatu itu telah terbalik. Pemikiran manusia sudah terbalik, di mana yang baik dikatakan buruk dan yang sebenarnya buruk dikatakan baik. Ini hakikat dia maklum. Mungkinlah ni hamba tak ada, kita kata tafsiran yang pertama tu tak ada zaman kita. Tak ada zaman kita. Tapi tafsiran yang selepas pada tu dia, akhir zaman ni kepala otak manusia dia pening. Yang baik dia kata buruk, yang buruk dia kata baik. Orang yang soleh dikatakan jahat, orang yang jahat dikatakan soleh. Maka ini yang dimaksudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dalam hadis yang lain mafhum dia, Nabi menyatakan apa dia? Pada akhir zaman ni dia ramai orang hak jahat, sikit orang yang baik. Nah, ramai orang yang jahat, sikit orang yang baik. Maka begitulah juga yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ni kita main masjid ni malu ingat orang suka kah? Masjid boleh buka ni ingat orang suka kah? Ada orang tak suka. Kan? Orang bukan Islam, kita kata tak apalah dia bukan Islam. Ni hak Islam pun sama naik. Dia kata hamba tengok mula dah Masjid Hashim Yahya tu, mula-mula kuliah panggil ustaz hak jakah dah. Hak ni aku tak mau masjid buka ni. Contoh itulah. Contoh lagu tu. Malah contoh lagu tu. Dia lebih seronok duduk di rumah. Tak apa, pasal memang dia jenis duduk di rumah. Kan? Masjid boleh buka sembahyang Jumaat, dia tak mai. Dia kata kalau pi pun bukan dia masuk, dia pi pun dah lagi. Pi pun bukan dia masuk pun dia kata. Dia kata sama lah ikut keluasan masjid.
Tengok ke 1.5 duk kena tarik sarbat satu macamnya, duk ada mai, duk buat cinggir pula. Orang Penang ada cinggir lah. Duk buat koplah cinggir pula. Kawan hak tuan kedai tanya dia, haji tak pi mayang. Dia kata covid tak boleh mayang lah kata. Kalau pi pun tak boleh masuk lah. Pi pun tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk lah hang pi pun duk pukul 2. Siapa nak ni orang habis mayang dah. Mana? Maka ni ada orang hak tak mau. Ada. Dia kalau boleh masjid tutup terus pun tak apa. Ada hak jahat pula ada. Hangpa tengok tu. Ustaz lepas covid ni mesti ustaz amamnya sampul kering dah. Hak jahat ni berdarah. Nampak tu. Hak jenis mulut parit dia orang panggil. Hak jenis jahat ni hangpa tengok. Ustaz tu kalau dia tak mengajar, hang tengok mau kalau lajak lagi PKP sebulan mampus kering habis ustaz duk mengajar dalam masjid tu. Depa bukan ada kerja apa. Kerja duk mengata ke orang habis 150 200 duk hidup dengan duit tu lah. Ada hajat? Ada tak hajat ni pun? Siap pi habaq kat AJK masjid, ustaz ni jangan duk bagi banyak sangat, tak beda lepas duit naik pada jambatan RM7, duit minyak RM20. RM30 pun cukup dah. Fi sabilillah dah kali banyak-banyak. Amboi. Awak dia ingat ustaz ni kerja duk telan sampul masjid lah, tak bagi pun boleh makan lah. Dia awak dia ingat ustaz ni tak ada menega kot. Ustaz ni kerja duk baca kitab qala musannif, lepas tu tutup tunggu nak mati kot. Dia ingat ustaz gitu. Dia silap banyak lah kalau. Betapa ramainya para asatizah tok-tok guru kita menega merata cerok antara bangsa, main saham tak main saham segala mereka main, tapi takkan nak mahbak dalam kuliah ni. Tuan-tuan jangan lupa nah, Kelang di Batu Kawan tu hak saya punya. Tuan-tuan lalu tu singgah lah. Abang kata bos Ustaz Eman kami nak jumpa abang itu. Hak ni 3 suku punya ustaz. Dia syok sendiri dia. Maka masing-masing apa dia? Masing-masing ada sumber pendapatan masing-masing. Dan tak bolehlah para ustaz bila mai PKP duk pibuh dalam Facebook ni, tolonglah saya ni tak ada makan dah apa semua ni, tak ada kuliah apa semua, duit mau kering semua, anak pun jadi ikan kering semua dah, tolonglah bawa masuk dalam akaun saya. Hak ni tak patut ustaz buat tu. Hak ni ustaz tak faham nama dia. Sedangkan Nabi SAW bukan buat main agama ya. Kan? Bila main cerita bab ibadat kita marah orang tak mayang, baguslah marah orang tak mayang. Bila main bab muamalat slow lagi ustaz tu. Pasal ustaz tak berniaga. Ustaz dia tak suruh orang berniaga. Sehari maklum kata tu nak abang kata dia buat main berniaga tu malam ni dah tak beli pun tak apa. Memang pitang mana pun duk berniaga tak beli pun tak apa. Tapi bahak gitu lu jadi yang main bab semayang tu diamnya taruh lu tu kuah taruh atas kuah sotong 786 nya nasi kandang. Tapi bila mai tang muamalah, hak ustaz duk cerita dia slow, kita ni jangan duk makan riba apa semua. Takat tu ya, takat riba ya. Patutnya dia lah kena tiupkan semangat. Ni ayah-ayah yang mana pencen, dulu pengarah ke, dulu ada apa-apa lah, yang pandai-pandai apa semua ni ayah-ayah depan saya ni. Maka kita ada duit pencen, kita kena fikir lagu mana kita nak kembangkan ekonomi ummah. Tak cukup sekadar kita duk makan gaji tiap-tiap bulan daripada pencen, tak cukup. Sedangkan negeri kita, kampung halaman kita ada orang susah, kita pun takat 1,000 3,000 tu mana boleh. Kena kembang. Pasal apa? Hak mai di masjid, hak ayah-ayah mai malam ni. Dulu kerja-kerja hebat-hebat mah. Ada doktor, ada pensyarah, pakar ekonomi, pakar IT, pakar ekonomi. Hak lagu dulu tak malu. Jadi kalau ustaz duk main cerita ni ayah-ayah pencen boleh makan duit pencen 3,000 cukup dah. Nak buat apa lagi duit banyak-banyak? Tunggu nak mati lah. Tak patut ustaz kata gitu. Sedangkan Nabi SAW sampai mati memperjuangkan ekonomi supaya umat Islam hebat di mata dunia. Tapi hari ni siapa hak kaya? Islam ke bukan Islam? Tanah kat Pulau Pinang berapa dik sangat orang Melayu boleh beli, berapa banyak orang bukan Islam boleh beli. Rumah kondominium segala makneka ada 3-4 juta Melayu mana nak beli? Cakotia pun buku 5 nak beli 3-4 juta. Pakai dah. Patutnya ustaz ni dia kena bagi semangat ke orang. Dia ayah-ayah hak mana ada kepakaran. Dia kata kami mana nak larak dah ustaz. 60 dah mai pun pakai tongkat. Tak apa, jangan matikan kepala otak kita. Ayah-ayah hak mana dulu kenal kawan-kawan datuk mana-mana ke,
anak kita lah ni menganggur ke, tak ada kerja apa ke, kita bagi buah fikiran ni, ayah bagi modal ke hang 10,000, hang pi buka kedai laundry ke apa lebih kurang, hang dapat untung, buat keluar zakat, bantu fakir miskin. Paling kurang otak bapak dia tadi tu dia tak mati, ilmu hak dia mengaji dulu no. Ni kalau ustaz pun duk main cerita ni umur 60 pencen duit-duit banyak-banyak ni, tak payahlah pi duduk di pondok, pi duduk di hutan, duduk tak apa. Ha, ni ustaz hutan nama dia. Patutnya dia kena bagi lebih daripada tu. Dia kena lebih daripada tu. Hari ni properti ataupun hartanah, bangunan dan sebagainya, berapa ramai orang Islam yang terlibat? Sikit sangat ada lah, tapi sikit sangat. Perniagaan, oh macam-macam perniagaan lah ni maklum. Baru ni jumpa dengan Ustaz Mutalik Ma'aruf. Entah Ustaz Mutalik ni mengaji pondok tapi duit banyak tuan-tuan ni. Tak tahu lah duit banyak ke dah, tapi cara tu banyak lah. Otak menega ni duduk dalam kepala dia. Kontraktor, berapa ramai ustaz yang di samping dia mengajak malam, dia kontraktor. Dia bagi tuan-tuan cara nak dapat lembu, cara nak dapat kambing, cara nak dapat nak dapat ni tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan orang Melayu, dia menega kecil-kecil SSM, dia tak mau buka, dia kata kenyah. Dia kata kenyah. Tapi tuan-tuan orang bukan Islam menega kecil-kecil ya. Orang bukan Islam ni faham ha? Nah, menega kecil-kecil ya. SSM depa daftar. Kadang-kadang menega hak sama ha. SSM daftar 3-4. Bila mai Covid ni tuan-tuan, cuba tengok kerajaan bagi bantuan subsidi upah pekerja apa? 600 tuan-tuan. Kalau di bawah pekerja SM syarikat dia tu ada 10 orang pekerja, sebulan 1,000 seorang misalnya. 10 orang duk ada berapa? 10,000. Kan 10,000, dia hanya top up 400 ya, 600 kerajaan bagi pasal apa tuan-tuan? Depa cerdik, depa ambil hak patut orang Melayu dapat, tapi depa ambil loh. Nampak? Ni cerdik depa. Dan banyak lagi lah benda-benda yang lain. Anak kita misalnya tak ada kerja apa, pi tanya dia, pi jumpa siapa-siapa kawan kita di Smidek ke apa ke, mereka ni menyediakan apa? Menyediakan mesin untuk buat apa dia, fishball, mi, Maggi apa semua jenis-jenis. Bagi free tuan-tuan ni. Melain kena ada lah, kertas kerja kena ada sikit. Ni orang Melayu kertas kerja apa tak mau buat, kira pakai duk keluar ikut tingkap tu, kira nak beli mesin main terus payah ha. Kena ada kertas kerja. Orang nak tengok apa kita punya target kita, pasaran kita macam mana, paling kurang dapat. Jumpa pi pejabat apa dia haiwan misalan, pi tanya depa tengok ada tak dana untuk saya ni orang duk tang ni saya nak bela lembu. Jadi saya ni tak ada modal macam mana nak beli lembu. Maka pihak-pihak yang berwajib ni maklum, depa ada dana dia. Macam Ustaz Mutalik Ma'aruf dia buat di Kulim kalau tak silap saya, modal diberikan oleh pejabat veterina ke apa dia sebut baru ni. Depa bagi model apa tu? Bagi model lembu, bukan bagi model duit. Bagi model duit barangkali hilang dengan duit-duit tu, dengan lembu pun tak, dengan duit pun cerah. Bagi dengan lembu. 10 ekor lembu tuan-tuan. Ni cerdik kerajaan bagi. Dia bukan nak cerita kerajaan mana, dulu pun dah ada dah. Dulu-dulu nu pun dah ada dah. Tapi kita tak ambil peluang hak tu tuan-tuan. Tapi siapa ambil? Orang bukan Islam yang ambil. Orang bukan Islam yang ambil. Pi mohon depa bagi 10 ekor lembu. Nah, 10 ekor lembu hak boleh beranak barangkali 5 jantan 5 betina. Akhirnya tuan-tuan daripada 10 tu kita katalah beranak tahun tu 15 ekor tuan-tuan. Daripada anak yang dilahirkan 10 ekor diambil dan dibagi balik pada jabatan veterina sebagai apa? Tukang bayar balik 10 ekor kami bagi dulu, lah ni hang dapat anak baru bagi balik 10 ekor. Hak lebih terus ya. Nampak tak? Nak pergi beli seekor bakar 3-4 ribu, kita mana ada modal nak beli. Kena 10 ekor pula, tu dia 30-40 ribu menerak tu. Nampak tak? Siapa yang punya duk buat ni? Orang bukan Islam duk ambil pulun, tapi orang Islam tak ambil tuan-tuan. Ni tuan-tuan, ni di antaranya. Di antaranya. Jadi ustaz-ustaz tak patut buat gitulah. Patutnya kena ada sumber pendapatan tetap. Sebab tu Ustaz Mutalik dia pesan kat kami apa, ni kita ada suruh anak murid main mengaji, kita siang duk lena ustaz pun duk lena baca kitab kena ayat kopi lena pasari siang tu. Lepas tu malam suruh anak murid main mengaji. Anak murid kita petang pagi sampai ke petang duk kerja, malam main mengaji pula, pahala anak murid banyak pada tu guru. Pasal apa? Anak murid siang kerja dapat pahala cari nafkah dan sebagainya, malam main mengaji, pahala mengaji pula. Tok guru siang lena, malam main mengajar. Lepas tu suruh anak murid kalut. Siapa hak lagi banyak tuan-tuan?
Nisbah kata anak murid lagi banyak pada tok guru. Mana kira-kiranya gitulah. Jadi apa? Tak sepatutnya seorang agamawan, orang yang mengaji agama, dia kena bagi semualah tuan-tuan. Bab ibadah clear, bab muamalah suruh orang meniaga, kok mana pun kena meniaga tuan-tuan ni. Nah, zaman lah ni bukan takat sunat dah meniaga, duk rasa wajib dah kok meniaga. Kok Pulau Pinang ni berapa market besar hak orang Islam punya? Berapa boleh? Silat-silat tak ada tuan-tuan ni. Silat-silat tak ada. Hak ada ataupun malak-malak, sepek tak sepek dah nampak pun. Nah, hak duk ada banyak siapa? Orang bukan Islam. Jadi yang ni yang kita nak kena bagi kemas ekonomi untuk umat Islam, bukan untuk kita tuan-tuan. Barangkali kita buat kita tak ada merasa, tapi hak kita buat ni anak cucu kita besok tuan-tuan, depa yang akan meneruskan. Baik, tanda kedua lah dah tuan-tuan. Sagi kita ada semayang-mayang. Apabila orang miskin yang tidak mempunyai sandal atau pakaian, yang semestinya kalau ada mempunyai sedikit wang, maka hendaklah ia mendahulukan membeli makanan atau sandal dari yang lain. Tiba-tiba dia telah mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi yang tentunya terpaksa berhutang daripada orang lain. Yang kedua nak abang di sini dia, akhir zaman banyak manusia yang berhutang bukan disebabkan keperluan, tetapi disebabkan kehendak. Ada orang nak pakai kereta besar tuan-tuan, siapa tak mau pakai kereta besar? Semua nak pakai kereta hak mewah-mewah. Saya duk tarang Belfire hak baru 350,000. Oh, jenah kayu dua-dua tuan-tuan. Jenah kayu dua-dua 350,000. Pitanya dah muka 40,000. Tu dia. Dengar muka 40,000 tu berasa macam sebelah muka duk di kedai Toyota. Sebelah muka macam duk kedai Toyota dah. 40,000. Allahu Rabbi. Mustahil tak? Tak mustahil. Dunia ni tak mustahil. Dunia tak mustahil. Mengaji tak pandai mana, berapa ramai orang hak mengaji tak tinggi mana dekat jahanam lah ni, jutawan sampai tak ketahuan dah cerita dah. Duit banyak hak. Allahu Akbar. Hak kata apa ni? Yang kata dunia. Hak penting usaha ya. Mengaji tinggi-tinggi tak usaha pun tak ada apa-apa. Duk gitu lah. Maka akhir zaman ramai manusia yang berhutang bukan disebabkan apa? Bukan disebabkan keperluan, tetapi lebih kepada kehendak. Kalau mampu dipersilakan, tak mampu tunggu ustaz dulu. Kadang-kadang ada kawan ni duk cucuh kita, ustaz takkan naik Al-Zawar, tengok ustaz tu naik kereta ni, ustaz ni. Kita tuan-tuan duk tercabar mereka main. Kita pun orang tak, bukan malaikat. Tengok ustaz, bagus ya. Jumpa hak kawan hak ni high teh-nya, kita pergi kot lain. Tapi jumpa tok-tok guru main naik kereta kancil, dia ingat akhirat apa? Dia pergi kot tu tuan-tuan. Hak ni hak kata setan ni, minal jinnati wan nas. Hak kata setan pada manusia dengan setan hak betul ni ada sebenarnya. Dia nak ganggu kita tuan-tuan. Baik. Ada pula yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang miskin di akhir zaman nanti akan menjadi kaya dengan tiba-tiba. Jutawan segera hari ni tuan-tuan, skim cepat kaya hak ni dan sedang berlaku di dalam negara kita. Sehingga ada orang yang pada waktu kemarin masih belum mempunyai sandal, yakni kasut, tiba-tiba pada hari ini dia sudah mendirikan bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Jadi mafhum yang kedua maksud di sini dia, akhir zaman orang ni yang dahulunya kita tengok biasa saja, tetapi tiba-tiba dalam tempoh masa yang pendek kita jumpa dia menjadi seorang yang kaya raya. Dulu meninggal kecil-kecil, tengok lepas tahun tu dia kaya juta-juta dia punya aset dan juga harta dia. Jadi semua benda-benda ni maklum, kalaulah kita belajar, sekiranya kita amati, maka apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW itu sedang berlaku dan akan berlaku, sudah semestinya berlaku. Maka ini mukjizat, tanda kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi pentingnya apa tuan-tuan? Pentingnya kita faham bahawasanya apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita pada hari ini apa dia? Adalah ujian semata-mata. La'ibun wa lahwun. Hidup dunia ni adalah permainan dan juga tipu daya yang disediakan oleh Allah bagi hambanya, yakni bagi manusia. Sama ada dia nak
bersyukur ataupun dia nak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu satu. Yang kedua tuan-tuan, akhir zaman ni kawan tu cukup penting. Kalau kawan pun jenis tak bagus tuan-tuan, jahanam kita. Contohnya, duk biasa selalu puasa Isnin Khamis, tiba-tiba boleh kawan hak jenis kaki duk suruh buka puasa, penat kita. Dia kata kedai nasi kenak baru buka, dia pekan jelutung. Kita duk puasa hari Isnin, dia pun kata bagus, sotong 3 ekor RM5. Perlu tuan-tuan, kita duk teliak ni pukul apa? Ke 10 pagi baru puasa. Hari pertama baru nak jinak-jinak dengan puasa, kawan ni metuang pergi selamat. Tinggal bedah mai hari Khamis, hak syoknya geng hak jenis duk ajak buka puasa ni selain Isnin Khamis tak ada. Tu syok Isnin Khamis nanti dia timbul mai. Dia kata ada mana jumpa kok merkit ke apa. Hak jenis ni tuan-tuan duk buat roplah, kita tak boleh nak puasa ni. Duk main masjid pas semua ni, dia main geng hak tak apa nak bagus ni tuan-tuan. Ni tak sebab covid ni kalau pergi menyekang kan tak pergi mati naya ya. Maka apa? Pemilihan kawan itu sangat penting. Sebab tu kalau di pondok kita tuan-tuan, pemilihan kawan ni cukup kita jaga. Setengah budak tu dia boleh hafal tuan-tuan. Ada budak yang sehari dia boleh hantar setengah juzuk, dia boleh hafal. Setengah juzuk dia hantar pro. Duk minggu depan tengok hantar semuka ya. Tak bengang kita tuan-tuan. Awak hantar semuka ni. Tengok cek-cek balik tuan-tuan, duk kawan dengan kawan hak sama lagu tu juga, hak suka lena, hak galit, hak tak ada fokus dalam kelas, maka akhirnya dia pun kuduk turun. Hak dulu ni boleh hantar sehari selai, sehari 2 lay, kadang-kadang ada surah hak senang-senang setengah juzuk dia boleh hantar, tiba-tiba dia hantar mai 5 ayat. Waktu tu sopan cucuh meracun bom lah tuan-tuan ni kan. Pasal apa? Kerana dia tidak mengekalkan dia punya prestasi yang baik. Jadi Nabi kata nak tengok kamu macam mana, maka tengoklah siapa yang berkawan dengan kamu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala daripada tempat kita, menguatkan iman kita, takwa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan beriman dan ditetapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi tuan-tuan, selepas sembahyang Isya jangan balik lagi tuan-tuan, kita sembahyang jenazah. Laki ke perempuan tu? Perempuan no? Jadi mudah-mudahan kita sembahyang tuan-tuan, mudah-mudahan kita mati besok orang sembahyang jenazah kita pula insyaallah. Aqul qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.